Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harapnya anda semua sihat belaka ya. Okey. Di program Jom Masakan Kak Zaidah hari ni episod yang ke-176. Okey. Welcome back. Alhamdulillah. Hari ni hari yang baru, hari Isnin untuk minggu ini. Alhamdulillah, Okey. khabar semua hampir macam tak bersihat lagi ya. Tak maaf ya kalau tak dengar. Saya kalau tak dengar cakap tak clear, okey? Biar akan cuba cakap sekuat yang mungkin. Nilawati, salam Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Thank you for tuning in. Okey, seperti biasa kita tunggu ramai lagi yang masuk. Okey, dan kita akan mulakanlah sebentar lagi. Hold on tight. Kita tunggu rakan-rakan yang lain dapat notifikasi daripada Facebook dan juga Instagram. Okey. Dan kita akan mulakan sikit je lagi. Ya, kita tunggu lagi. Apa khabar semua viewers? Nilawati kata salam Kak Zaidah and Bella. Terima kasih ya pada yang memberi salam dan waalaikumsalam pada yang memberi salam. Ramai ni Kak Zaidah bagi Yes, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pada yang memberi salam ya. Amin amin. Terima kasih atas segala doa dan juga kami di sini doakan agar semua you all kat luar sana pun sihat-sihat belaka. Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Juga sahabat-sahabat Simply Sugar. Ya, alhamdulillah kami di sini sedang busy ya. Menyiapkan order-order you all dan tempahan, segala tempahan untuk di-post ke seluruh Malaysia dan juga untuk delivery ke Selangor dan Kuala Lumpur. Kak Zaidah kekurangan runner ya. Pada sementara kita sambil kita live ni, pada sesiapa yang tengah mencari kerja yang tak ada kerja ataupun tak tahu nak buat apa, kita ada beberapa kekosongan untuk runner kita ya, untuk nak menghantar barang. Kalau ada boleh hubungi kita lah ya, pada nombor 011 1120 4733 ataupun 012 66 83 951. Saya mencari runner ya, untuk nak menghantar barang makanan saya lah ya. Kita kekurangan runner ni sebenarnya. Okey. Alright Bel, dah ada yang dah ramai menunggu. Okey, sikit. Aku yang sikit. Sikit lagi. Sikit lagi ya. Aduh. Okey, alhamdulillah Kak Zaidah, alhamdulillah. Yes. Okey, nampaknya dah ramai dah yang tune in. Okey. So kita tak nak tunggu lagi. Without further ado, jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Alright now, selamat hari semua. Assalamualaikum ya. Okey. Pada viewers kita, kemudian hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat pau sambal. Ya, pau yang kita goreng, kemudian dalamnya kita letakkan sambal. Okey, bahan-bahan untuk pau sambal kita: 600 gram tepung gandum. Okey, kita guna juga 1 paket Moripan ataupun instant dry yeast ya. 1 paket. Kita guna 2 sudu makan susu pekat manis. 2 sudu makan margarin, 2 sudu makan gula pasir, 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh bicarbonate of soda. Itu saja untuk donatnya ya, untuk paunya ya. Okey, saya ulang lagi sekali, 600 gram tepung gandum, 1 paket instant dry yeast, 2 sudu makan susu pekat manis, 2 sudu makan margarin, 2 sudu makan gula, air saya lupa tadi ya. Kemudian 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh bicarbonate of soda dan 325 gram air suam. Ya, air panas dipancurkan dengan air biasa, jadikan dia suam. Ya. Okey. Air suamnya 325 gram ya. Okey. Bahan untuk nak buat sambal tumisnya Kak Zaidah guna dekat sini lebih kurang 10 tangkai cili kering, 3 ulas bawang kecil ataupun 3 ulas bawang kecil, 3 ulas bawang putih, setengah inci halia, sedikit gula gula merah dan ikan bilis yang telah digoreng dan sedikit belacan bersama dengan air asam.
Okey, kita mula buat dia punya pau dulu ya. Okey, masukkan tepung ke dalam mixing bowl. Okey. Okey, sebelum tu, ni ais wang 325 gram. Kita perlu bancuh dengan 2 sudu makan gula pasir dan 1 paket instant dry yeast. Zahira PG tanya Kak Zaida. Kak, dough pau sambal ni boleh buat donat tak? Boleh jugalah. Cuma pau sambal ni dia keras sikit, tak macam pau donat ya. Donat lembut sikit. Dia gebu lagi ya Kak Zaida. Okey. Ni kita perlu bancuh dia sehingga dia hancur dan kita kena biarkan dia naik dulu ya. Itu yang kita kena gunakan ais wang. Ais wang ni nak cepat, nak bagi dia naik cepat. Zaman Alia salam Syahari ni masak apa? Kita nak buat pau sambal. Salam semua, saya baru nak join dari Melbourne. Hai Milahani Abdul. Hai, salam daripada Melbourne ya. Hai orang Melbourne. Ana Mamat, Assalamualaikum Kak Zaida and Bella. Lama saya tak join live masak. Harap semuanya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mariati Arifin, Assalamualaikum beautiful ladies. Waalaikumsalam. Okey, kita biarkan dia naik ya. Okey, live di Instagram pause ya. Masya-Allah, kenapa pula? Okey, hold on. Pause sebentar. Okey, kita biarkan dia naik ya. Kita letak kat sini. Alright. Okey. Bagi dia rehat sebentar. Bak kata Kak Zaidah bagi dia naik sekejap. Okey, sebentar ya. Okay, Kak Zaidah ada yang bertanya ni. Cecilia Vatsalu Huber tanya, Aunty, this pau boleh untuk kukus ke? Saya tak pernah cuba, tapi bolehlah jadi mantau kan dia, mantau boleh jugalah. Rasa dia lebih kurang lepas tu gorengnya lepas kukus goreng. Okey, sementara kita nak tunggu tu, kita akan masukkan bahan-bahan lain dalam ni ya. Sementara nak tunggu dia naik. Okey. Now kita masukkan baking powder. Baking powder 1 sudu teh, setengah sudu teh bicarbonate of soda. Okey. Kemudian kita masukkan margarine. Bersama dengan susu manis. Okey, perlu digaul ya. Gaul hingga dia rata. Gaul ya perempuan hingga dia rata. Hingga dia jadi macam sandy texture macam ni lah. Okay, kita tunggu sekejap biar yeast kita naik ya. Pau sambal boleh ganti kacang merah tak? Farida binti Abdul Latif tanya. Ini pau sambal ya puan, bukan pau yang kacang merah tu. Yang kacang merah tu dia bun. Kalau pau kacang merah pun, ni kita akan potong dua ni. Kita potong, lepas tu kita akan selit sambal dalamnya. Ya, kalau kacang merah tu itu dah jadi macam pau goreng yang intinya di dalam kemudian dibungkus. Itu you goreng, itu lain ya. Itu rotinya tu paunya tu kena salut pula dengan breadcrumbs. Okey, ini lain ya. Yang ini bukan inti dalam ya. Ini kita potong nanti paunya setelah digoreng. Paunya tu kita potong, kemudian kita masukkan sambal kat dalam. Macam sumbat lah kita sumbat. Macam kita sumbat. Ya. Salam Kak, saya tak pernah jadi kembang. Macam mana tu? Nadine, macam mana dia boleh tak kembang tu? Yes, mesti kena air, dia mesti kembang dia.
Especially kalau dia ada heat. Yeast dia mesti kena air. Dia mesti kena air. Dia mesti kembang kalau dry yeast. Kalau tak kembang, something wrong lah yeast tu. Ya, yeast walaupun dia kena air sejuk pun dia akan kembang. Cuma dia lambat. Kalau dia kena air suam, dia cepat. Dia cepat naik. Dia mesti naik. Kalau dia tak naik, something wrong dengan you punya yeast. Mungkin yeast you dah kena angin ke, dah expired ke. Dia expired pun dia masih naik juga. Ya, yeast, especially yeast yang dry yeast ni, dia very strong ya. Dia kuat, instant dry yeast ni. Farah tak apa tanya, burger Malaysia kan ni? Lebih kurang lah burger Malaysia, orang panggil burger Malaysia. Punya ni ya. Bau sambal ni. Kita punya layered dengan sambal ikan bilis je. Itu yang burger Malaysia tu ya. Kita ada salad, ada timun. Yes. Kita tunggu sekejap lagi. Sementara tu ada apa-apa? Masih ada ni, banyak ni. Ainul Fahmi, rasipi pau ni boleh letak inti lain kan? Selain sambal macam, ni pun sama juga mak, macam pau kacang lain ya, bukan ya? Kalau macam pau kacang ni dia bukan potong dia selit kacang tak. Pau kacang tu dia dalam pau tu. Dia dalam, kemudian you bungkus je, kemudian you goreng. Tapi normally macam ni, kalau Chinese dia panggil anpan. Ya, kalau yang kacang tu dia panggil anpan ya. Anpan tu maksudnya donut. Tetapi biasanya kalau yang ada feeling manis macam ni, dia golek pula dengan breadcrumbs. Ya, dengan breadcrumbs untuk nak bagi dia mengutu-mengutu sikit pada skin dia. Ya. Okey. Mariati Arifin, saya ingat nak buat donat. Hari tu masa encik abang beli barang dapur, suruh dia beli yeast. Katanya yeast dah out of stock. Nampak je laku betul yeast Muslim COVID-19 ni. Semua buat kuih, semua buat roti kat rumah ya. Ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi dia naik. Okey, dia dah mula nak naik tu ya. Dia sebab ialah dia adalah makanan ruji ya. Antaranya kalau kita tak dapat nak ada nak berbalas-balas dengan nasi kan. Jadi kita buat lempeng, kita buat pau yang menggunakan yeast, apa lagi? Roti kita buat kat rumah kan. Roti lah especially ya. Sampai gardenia pun dah out of stock. Itu dia. Sebab tu kita masak pula. Kita bake roti sendiri di rumah. Ini pun salah satu hidangan yang senang kita nak buat, and then anak-anak pun boleh makan ni. Kalau tak nak pakai sambal pun, yang pau ni sedap ya. Kalau puan tak nak pakai makan sambal pun boleh makan dia saja. Dia dah sedap, lemaknya dah cukup ya. Okay. Kita tunggu sekejap lagi. Apa Bel? Kira dia lebih kurang berapa lama tu Kak Zaidah? About 10 minutes lah, 10 minutes. Depends on you punya air suam tu ya. Nur Zahira PG, pada pendapat chef, tepung gandum brand apa terbaik untuk pau sambal? Kak Zaidah pakai cap sawo sahaja. Saya pakai cap sawo. Kalau you nak pakai cap lain pun tak ada masalah lah ya. Saya dah dari dulu pun memang saya pakai cap sawo ya. Guna tepung gandum biasa ke cap sawo? Kak Zaidah pakai cap guna tepung gandum biasa je ya. Ya, Ida Sami ada orang pun panggil Ida dia kata kami panggil burger Malaysia. Burger Malaysia. Okey, boleh. Ada yang tertinggal saya akan ulangkan resepi ya. Ulang lagi Bel. Okey, untuk menu hari ni adalah pau goreng. Okey, dengan jelas you all fokus. Pau goreng ataupun pau sambal. Okey, 600 gram tepung gandum. 325 gram air suam. 1 paket yeast ataupun dengan berat 25 gram ya Kak Zaidah. Ke 15 gram, 15 gram. Yeast 11, sorry. 11. Satu paket 11 hingga 12 gram. Tapi kebanyakannya 11 lah ya. Satu paket dry yeast tu. Okey. 11 hingga 12 gram yeast ya. Ataupun satu paket kecil. 2 sudu makan susu pekat. 2 sudu makan margarin. 1 sudu teh baking powder. Setengah sudu teh bicarbonate of soda. 2 sudu makan gula pasir. Ini untuk bancuhan paunya. Okey, bancuh air dengan apa? Air tadi. Air suam, gula. Air suam. Gula 2 sudu makan. Air suam tadi 325 gram.
kita bancur dengan 2 sudu makan gula pasir dan 1 paket dry yeast tu, ya, instant dry yeast. Ya, kita biarkan dia naik lebih kurang 10 minit macam itulah ya. Baru kita bancur dengan tepung yang kita dah gaul sebelum ini. Kita dah gaul tepung bersama dengan baking powder, bicarbonate of soda, margarine 2 sudu makan. Kak Zaida dah gaul semua. Kemudian kita tunggu bancuhan yeast kita naik, kemudian baru kita uli. Ya. Okey. Sementara kita nak tunggu tu, saya rasa saya blend dululah bawang dan lada ya. Ada Kak Zaida ni yang sebenarnya dah berblend ya, sebab kita masak hari-hari di kat sini. So kita memang dah ada lada ni ya. So, saya masukkan lada, saya kisar lagi sekali bersama dengan bawang. Doni tanya, boleh guna mixer tak? Boleh? Kita mix Saya tak pakai mixer lagi. Jadi kalau mixer pakai hook apa Kak Zaida? Hook roti, hook lah. Hook lah. Hook pula. Betul lah hook lah kan? Hook ya. Hook ya. Bukan whisk tau, kita pakai hook. Okey, kita akan kisar ni. Saya letakkan sedikit air dulu. Right. Ya, yang ini pau goreng lah ni Siti Aminah. Ya, sebentar lagi. Ni Kak Zaida tengah nak buat sambal ikan bilisnya. Okey. Memang hari ni kita akan menggoreng paunya. Rosita Hassan, salam rindu Kak Zaida and Bella. Love you many many. Waalaikumsalam Rosita Hassan. Love you many many too. Okey, kita akan blend dulu. Sementara kita nak tunggu yeast kita naik ya. Burger Malaysia, pau sambal. Orang Kelantan panggil kuih Doraemon. Macam-macam ya. Tapi paling famous namanya ialah pau sambal dan Burger Malaysia ya. Okey. Ada yang bertanya ni Kak Zaida? Yes. Salam Kak Zaida. Tak perlu letak garam ya? Dia yang Tak perlu. tanya. Tak perlu ya, sebab kita dah ada masin pada Sambal nanti. pada margarine tadi ya. Oh, margarine, yes. Zaida Siti Zaida, banyak resepi Kak Zaida saya dah cuba. Roti canai 2 kali, sedap lompang. Saya buat tak pernah jadi. Boleh tak tunjuk resepi lompang pandai? InsyaAllah ya, lompang pandai. Tadi kita bagi lompang bunga telang. Kan? Lompang bunga telang. Kita ada bagi dah resepinya. Ya. Okey. Ni nak lompang pandan, nanti insyaAllah lah ya. Kita tunggu sekejap lagi, dia dah tengah naik tu, nampak tu. Dia dah berbuih ya. Mana tu? Sekejap lagi. Tada, ni lah rupanya kalau yeast tu naik ya. Naik sikit lagi dan kita boleh bancur lah dengan tepung kita ya. Right. Syah minta pandangan. Tepung gandum apa terbaik untuk dough pau sambal? Kak Zaida guna cap sawo ya. Saya pakai cap sawo je. Saya pakai tepung yang senang cari lah. Cap sawo senang cari. Ya, mana-mana kedai runcit, kedai mamak pun ada ya. Cap sawo ni ya. Kalau cap mengeruh semua tu kadang-kadang susah nak cari. Ya. Ya, kita tak ada letak telur ya. Zaida Siti Zaida, kita tak ada letak telur. Tak ada ya. Dalam tu dia tak ada telur, tak ada garam. Okey. Anwar Arija Badi kata orang Terengganu panggil paung goreng. Paung goreng? Paung goreng. Paung tu roti naik lah. Paung Dia naik atau kita goreng. Jadi nama dia paung goreng. Dekat sini panggil pau goreng. Azimah Rahim tanya, salam Puan dan Bel. Waalaikumsalam. Dough yang sama boleh buat cakul tak?
Tak boleh. Cakwe dia lembik lagi ya. Ni agak keras sikit, tak sama. Lepas tu dia ringan lagi Cakwe dia lagi mampung ya. Dia lagi bila you potong dia nanti, dia lagi berlubang-lubang. Dia lain sikit ya. Ni lain sikit. Zurayub tanya, Assalamualaikum. Bang boloni sama tak bancuhannya? Kalau tak sama, boleh tak puan ajar cara membuatnya di lain masa? Dia donat. Ya. Sedap kau. Sorry mesti donat. terkejut kan. Ada pula orang calling. Kita ni live pakai phone. Jadi bila orang telefon berbunyi lah, minta maaf ya. Ustaz, saya memang tunggu resepi ni dari Kak Zaida. Nampak macam mudah nak buat. Memang mudah. Serba-serbi kita tengok Kak Zaida masak semua mudah. Datang kat kita, Masya Allah, macam pening, macam fikir 10 kali kan nak cuba. Tapi bila dah cuba tu dah siap dan berhasil dengan resepi Kak Zaida, memang takkan menyesal you all. Nihaya Muhammad, Assalamualaikum. Memang sedap mencari-cari resepinya. Okey, sementara kita nak tunggu, dia masih belum naik sangat lagi. Mungkin sejuk ya. Kalau dia tempat panas tu dia better lah. Kak Zaida rasa Kak Zaida tumis dulu sambal. Okey. Jadi kita tak buang masa lah menunggu kat sini. Okey, kita dah blend tadi dan kita nak menumis ya. Okey. Hari ni Kak Zaida nampak slim. Kak Zaida makin slim, tahu your ounce. Betul lah tu. Okey, untuk sambal saya repeatkan ya untuk resepinya. Kak Zaida menggunakan lebih kurang 10 tangkai lada kering di blend ya. Kemudian 3 biji bawang kecil, 3 ulas bawang putih, setengah inci halia, sedikit ikan bilis goreng, asam jawa, garam dan belacan. Okey, kita tumis dulu ya. Tumis bahan-bahan yang kita dah kisar ni tadi. Ni macam perempuan masak sambal tumis lah. Macam kita masak sambal tumis kat rumah kan. Tentu je lah. Cuma saya tak pakai bawang mayang ya. Kita bawang yang kisar saja. Biasa kalau kita masak sambal tumis biasa, kita guna bawang mayang. Tapi kalau nak buat yang pau sambal ni, dalamnya tu kita tak perlu lah letak bawang yang dah mayang ya. Tidak nanti orang makan tergigit-gigit pula, tak sedap pula ya. Kita tumis hingga dia garing. Okey, lepas tu kita masukkan air asam dan perasa bersama dengan ikan bilis. Okay, ada apa-apa lagi, Mel? Oh, really? Farida Mama Arif kata, hai, salam dari Singapura. I kat luar ni, kat Geylang. Hahaha. First, besok start lockdown, my dear ladies. Really? Singapore start lockdown ya? Okay, moga segala urusan you all dipindahkan ya di sana. Pau goreng kesukaan saya juga. Jadi dah boleh dah buat di rumah. Cantik periuk tu apa jenis ya? Ini batiri batiri. Kak Zaida dah hafal dah. Hafal dah ya. Kalau saya masak je pakai kuali ni, pan ni, mesti orang akan tanya. Ya, memang cantik. Ya, betul. Batiri. Batiri tu bateri. Bateri santai. Bateri lah Okey. Tumis hingga dia garing. Barulah sedap masakan kita ya, kalau kita tumis garing. Ya. Seperti lauk pauk Kak Zaida. Yes. Kita pastikan ya, konsepnya masak. Kak Zaida masak ni memang masak lauk pauk tu konsep masak di rumah. You all jangan risau. Semua kita tak ada catu-catu ya Kak Zaida. Kita masak, memang konsep masak di rumah. You all jangan risau, tinggal order dan hidang sahaja. Mariati Arifin, hihihi, saya masih ingat lagi masa first time belajar buat pau ni, bila dah uli kena biarkan kejap biar dia naik. Nak cepat saya jemur. Second time, jemur lupa nak tutup dengan kain nipis tu, tengok-tengok ayam dah patuk.
tu. Apa jemur? Marah punya pasal saya kejar ayam tu sampai dapat. Arwah nenek dan atuk gelak sambil cakap, nampaknya tak merasalah kita nak makan pau hari ni. Chef dah mengamuk. Kenangan bersama kedua-dua arwah. Al-Fatihah untuk keduanya. Al-Fatihah. Okay, kita akan masukkan jangan pakai gula merah sikit ya. Jamalia Osman, Puan Zaidah, boleh ajar roti mantau yang dibakar biasa makan bersama sambal atau kari? Yes, mantau lebih kurang macam ni jugalah, tapi dia kukus. Ya. Mantau dikukus ya, dah kukus baru digoreng. Ada yang tak goreng langsung pun ada juga. Okey, kita akan letakkan, tadi kita letak garam dan gula, gula pasir dan gula merah. Okey, saya masukkan ikan bilis yang telah saya goreng terlebih dahulu. Okey, kita masukkan air asam. Okey, masak sampai dia pekat ya. Ina Haji Ahmad, saya kalau malas nak buat kunyit, saya beli je kat jiran saya. Jiran saya depan belakang, kiri kanan ramai yang bisnes makanan. Dari breakfast sampai dah dinner, siapkan duit je. Ya, betul. Alhamdulillah, Sisi dan Haji Ahmad, itulah namanya rezeki. Rezeki tak salah alamat dia. Okey, ni ada rakan kita yang komenkan bahan-bahan ataupun ingredient untuk menu hari ni. Okey, 600 gram tepung gandum. 1 atau 11 gram paket yeast segera, betul. Paket kecil ya. 1 sudu makan margarin. 2 sudu makan margarin. Okey. 2 sudu makan susu pekat manis. Okey. 2 sudu makan gula pasir. 325 gram air suam. 1 sudu teh baking powder. Setengah sudu makan. Setengah sudu teh, betul. Bicarbonate soda. Betul. Bicarbonate soda, okey. Untuk sambal 10 tangkai lada kering, 3 ulas bawang kecil, 3 ulas bawang putih. Setengah inci halia, sedikit belacan, garam. Ikan bilis goreng. Betul. Okey, saya pinkan. Saya check betul Kak Zaidah. Jadi saya pinkan. Okey, dah boleh tengok ya, ada bahan-bahan komplit untuk menu hari ini, iaitu paus sambal. Okey, boleh tengok ya, komen yang saya dah pinkan itu adalah bahan-bahan penuh untuk menu hari ini. Itulah Zarina baru betul cantik periuk tu. Macam periuk ni kebanyakannya setiap kali kalau saya masak pakai periuk ni, ramai juga yang akan bertanya. Tanya saya beli kat mana? Ya. Apa brand ya? Saya beli di Paksen ya. Masih ada lagi rasanya di Paksen. Hari ni menu apa? Hari ni menu paus sambal sis. Nora Okey, kita tunggu sambalnya pekat ya. Nora Hanun 67. Sedap tu macam sambal. Semalam akak masak lagi asam pedas lemak, tapi tukar ayam sebab lockdown ni apa yang ada je dalam fridge. It's okay. Ayam pun sedap. Ya sis. Ya sis Nora Hanun. Paus sambal untuk hari ini. Okay, I bet you all mesti ada ikan bilis kan. So, bolehlah masak di rumah. Dan pau ni mungkin yeast je lah. Kalau ada yang ada stok di rumah, Alhamdulillah. Jadi yang belum ada tu bolehlah cari. Tapi sekarang ni bak kata tadi, kita kata tak ada. Kak Zaidah pun tak ada. Tadi saya cari tak ada. Nasib baik saya ada spare. Ada sikit lah ya. Tak ada ya. Saya pergi 2 supermarket tadi tak ada. Lepas tu nak pergi supermarket sekarang bukannya senang, kena beratur. Ya. Macam rasa tak jadi nak beli. Dari jauh dah nampak orang beratur, dah macam tak payahlah. Kan? Fikir berkali-kali nak beratur. Kedai runcit pun beratur. Dia mesti Kak Zaidah masa beratur beli bahan nak masak kat rumah, mesti terfikir ini kalau Kak Zaidah ni kesiannya orang semua nak masak. Yalah, orang nak masak. Risau ya, tapi nasib baik saya ada simpan dekat kedai ya. Ya, jadi lauk pauk frozen yang Kak Zaidah masak ni ada stok ni you all, ada 14
macam-macam jenis lauk untuk you all pilih. Jadi you all yang berada di Selangor dan Kuala Lumpur, bolehlah WhatsApp sekarang di 011-1120-4733. WhatsApp sekarang, okey? WhatsApp sekarang you all untuk dapatkan lauk pauk Cruiser Kat Zaida. Jadi you all dah tak payah beratur panjang. Kan? Okey, Bel, dah boleh kita ni sementara tu kita tutup dulu ni. Ni kita dah boleh. dah boleh. Ya Allah, sedapnya Kak Zaida. Simple aja sambal dia. Tinggal masak nasi, lemak aje. Okey, Bel. Ni Tiba-tiba. dah siap dah ni. Ni dah boleh lah, kita tak payah tunggu dia naik mana tu? sangat. Inilah rupa yeastnya yang dah naik ya. Kalau tunggu lagi dia akan naik lagi ya. Kita akan masukkan semua. Jadi kalau boleh kita tunggu lagi ya Kak Zaida. Kalau boleh tunggu lagi, bagi dia naik lagi. Bila dia naik, mudahlah kita nak bagi dia dough ni naik cepat ya. Dia kembang cantik lah kan. Okey, kita boleh pakai tangan ataupun pakai mixer. Hari ni saya pakai tangan ya. Okey. Uli sampai dia lembut. Ya. Perempuan kena spare sikit aja air sebab kadang-kadang kita punya sukatan margarin, kita pakai sudu kan. Tadi kadang-kadang mungkin terlebih sikit, mungkin terkurang sikit, jadi kena spare sikit air lah ya. Okey, macam ni lah ukur dia. Rosita Hassan kata, saya dah banyak juga mencuba resepi-resepi dari Kak Zaida. Satu family cakap sedap. Itu yang buat saya lebih rajin memasak. Thank you Kak Zaida. Kan? Most welcome. Itu yang harapan so kita yang sebenarnya ya. Ya. Supaya perempuan dapat masak, and then ada yang tak pernah cuba, tak pernah buat. Ya, tapi bila dia tengok live kita ni, dia mencuba dan dia semangat. Kadang-kadang yang nak memasak ni kena ada dorongan, ada motivasi. Ada motivasi ya. Ada yang jenis macam tu. Selagi dia tak yakin benda tu boleh jadi, dia tak akan buat. Jadi bila dia dengar orang lain buat jadi, dia pun nak cubalah. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang ini kita restkan kita restkan dia ya. Sekejap ya, kita restkan dia. Okey. Saya tutup pakai yang kain besar. Sekejap ya, Kak Zaida perlu menukar kain. Miza Jofisa kata pakai apron tak apa? Kak, tak merecik kena baju. Kat sini panas you all, kalau pakai apron dia kepanasan. Jadi InsyaAllah okey. Iya, Nurida Hazbi memang kacak ni periuk ni Ni bateri tak silapnya. Brandnya adalah brand bateri. Tu dia punya lid dekat atas kita tutup. Apa beza campur yeast dalam tepung dengan naikkan yeast di luar? Saya kata kejap Sebentar you all. Dengar tu Kak Zaida busy. Okey. Apa beza? Kita tunggu Kak Zaida ya untuk jawab soalan ni. Apa beza yeast dalam tepung dan naikkan yeast di luar? apa tadi Bel? Saya pergi saya tutup dengan plastik. Okey, apa Okey. beza campur yeast dalam tepung dengan naikkan yeast di luar? Okey, kalau you naikkan dia dia lebih cepat dia lebih cepat, dia lebih aktif
yeast, especially dry yeast, kalau dengan air suam. So maksudnya dia akan naik cepat. Kalau you pakai dalam terus direct dalam tepung pun boleh, cuma proses dia naik agak lambat sikit compare to when you mix dia dengan air suam. Sama je, dia punya naik tu sama je. Cuma cepat dan lambat, itu saja. Okay, untuk dry yeast ataupun instant yeast. Kalau untuk fresh yeast, sekarang dah susah nak cari. Kalau kita dulu kita tak ada dry yeast ni. Kita pakai yeast yang basah tu ya. Itu memang kena bancuh dengan air. Itu tak boleh mix dengan tepung. Dia memang dia nak mix tu lambat. So you kena mix dengan air. Tapi sekarang instant dry yeast kalau you masuk dalam tepung boleh. Cuma kalau you bancuh dia dengan air dia lebih cepat. Itu je beza dia. Kira air tu komponen yang membantu dia untuk dia aktif cepat. Sebab kita guna air suam ya. Kalau you terus letak dalam tepung pun boleh. Cuma dia lambat sikit. Tapi kalau yang fresh yeast, yang yeast yang dia jualan dalam fridge kan tu, yang dia macam lembut, dia basah, dia panggil fresh yeast, itu you kena bancuh dengan air. Kalau you tak bancuh dengan air, dengan tepung dia tak mudah larut. Jadi you kena bancuh dengan air. Kalau yang fresh yeast, instant ni dia taruhkan tepung pun boleh, cuma dia lambat sikit compare tu you mix dia dengan air. Okay, Jason Brand WWG 14. Pau sambal memang plan nak buat untuk berbuka hari ni. Good choice. Dah ada Kak Zaidah macam tahu-tahu aje. Nora Hanun, sambal ni kalau bilis tak ada, ganti sardin sedap tak? Ikutlah you nak makan. Boleh je. Boleh. Boleh je. Dapur Nekton. Saya dah 2 kali buat karamel goyang. Kak Zaidah memang sedap. Thank you Kak Zaidah ilmunya. Yang most welcome. Karamel goyang sedapnya. Azari Osman, burger Malaysia, jom buat. Jom. Ni dah dapat resepi Kak Zaidah, silakan buat. Alright. Saya pun dah ada periuk ni. Baru join, apa resepinya? Menu hari ni adalah menu pau sambal ya you all. Okay, ni pau dia. Kita sedang rehatkan dia ni. Nampak tak? Kita tengah rehatkan dia. Dah ada yeast kat dalam. Sebab tu kita rehatkan dia sebentar sebelum kita bulatkan dia. Dan ini adalah sambal ikan bilis. There you go. Sambal ikan bilis. Okay. Okay. Baru join, apa resepi? Resepi hari ni adalah pau sambal. Pau sambal ya. Noraini Nur, Bel, semua past recipes boleh dapat kat page Simple Sugar ke? Dari awal punya resepi, kena scroll all the way ya. Yes sister, you have to scroll and then search, ada gambar ya, dan caption kita providekan bahan-bahan untuk setiap menu yang kita siarkan, okay? Okay, kita koyak lah pula. Tak yalah. So yang ni tebal sikit Kak Zaidah. Yang biru tu. Kak Zaidah kalau buat kerja nak cepat. Ya, mestilah. Jadi pis ya. Okey. Mungkin buat dah Kak Zaidah untuk tak apa ya. Okay, actually kita kena tunggu dia kembang sikit ya, tapi tak apalah. Kita kekurangan kesuntukan masa. Alright. Okey, seperti biasalah kita macam masak kat rumah kan. Kalau masak kat rumah kan kita pakai bare hand juga. Boleh aja ya. Kat sini pun bukannya kita berniaga, ini kita untuk kita sendiri. Okey. Ni rupa dia ya. Actually dia kena tunggu lama sikit lagi lah ya. Buat 20 tu. Ni pun dia dah mula nak naik ya. Okey. There you go. Okay. Oh, minta maaf sis Emma. Bella Singapura tak boleh order buat masa ni, tak boleh my dear. So sorry. Okay, kita tak ada delivery kat sana ya buat masa ni. Kita perlu gentil dia macam ni. Terpulang kepada perempuan yang nak buat besar mana. Biasanya kalau besar-besar macam ni dia lebih kurang 40 grams ya.
40 hingga 50 gram dough. Berat dough, ya. Ni Kak Zada dah sediakan loyang yang ada, tepung supaya dia tak melekat nanti pada bahagian bawah dia ni, ya. So perempuan dah gentil gitu, kemudian dilepihkan sedikit. Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Ni first time tengok live, selalu terlepas tengok kat Facebook. Saya dari Singapura. Alhamdulillah. Abdullah. Bersiaran kita sama-sama. Okay, if you have questions, any question, you can ask. InsyaAllah Kak Zaidah akan jawab sebaik yang mungkin. Okay, nampak tu? Kak Zaidah bulatkan. Comel je bulatannya. Apa? Mana tu? Okay. Alright, there you go. There you go. Kalau nak timbang, kalau tak pun boleh agak-agak je lah. Untuk kita nak makan sendiri, kita agak je lah, ya. Okay. Kita tekan-tekankan sedikit. Kemudian kita letak di tempat yang berasingan. Ini pun perlu tunggu proses, dia naik sedikit, ya. Sebelum kita goreng ya Kak Zaidah. Okay. Jadi sementara Kak Zaidah mengintai, marilah kita komen off. Okay. Harapnya boleh dengar je. Hari ni suara saya tak berapa kuat, minta maaf. Okay. Anaris 4. Apa tu? Assalamualaikum Kak Zaidah, Bella dari Singapura. Baru saja tengok ni, masak apa Kak? Kak Zaidah tengah buat pau, ya, pau sambal. Bestnya sedap tu. Ya, sedap. Nurul Hanum pun tanya Kak Zaidah, adunan ni boleh dikukus tak? Boleh jugalah, ya. Boleh juga. Nak cubalah, ya. Saya tak pernah cuba, tapi sebab saya yang kukus tu resepinya lain sikit, tapi lebih kurang juga. Resepinya lebih kurang. Yang kukus tu pun lebih kurang. Itulah. Ya, minta maaf you all. Ya, itulah. Rohaya Basri tadi pagi waktu live nampak bel tersedak-sedak. Sekarang suara dah lain dah. Take care mak dia. Thank you so much. Dia lah nak jadikan tekak kering hari ni pula. Mariati Arifin, Kak Zaidah. Stone, granite, ceramic, cookware ni rasanya lagi selamat kan? Sejak saya guna stone and granite cookware, saya dah slowly buat collection. Anak pin suka guna. Oh, okay. Alah membeli menang memakan. Kan, okay. Yes, stone, granite, ceramic bagus ya. Tapi of course harganya double, triple ya. Harga dia. Tapi tak pakai je lah yang stainless steel. Tapi stainless steel pun mahal juga, ya. So jadi bila apa namanya jadi boleh buat collection macam Sis Mariati Arifin kan. Pelan-pelan kita buat collection. Berapa minit actually nak kembangkan yeast tu Puan Zaidah? Rosmina Jasmine tanya. Yeast yang kita pancur dengan air tadi lebih kurang 10 minit. Ya. Kemudian tepung ni kita kena naikkan juga dalam 10-20 minit. Tapi kita tak payah tunggu sampai lama lah, ya. Sebab kita tak ada masa. Saya nak buat lebih, tak ada siapa pula nak makan. Ya, so kita tunggu yang ini jugalah. Ya. Okey, dia besar kecil tapi tak apalah. Jadi Kak Zaidah, ni soalan yang selalu orang tanya. Jadi apa saya pula yang tanya Kak Zaidah. Sebab since tak ada ni saya tanya. Mesti ada yang nak tanya tapi terlupa. Apa dia tu? Ni pau ni boleh buat frozen ke Kak Zaidah? Boleh. Boleh, ya, boleh. Boleh dah naik tu, lepas tu beku kan. Ataupun goreng siap-siap. Jangan letak sambal. Sambal jangan letak dulu, ya. Kalau letak sambal dah rasa tak sedap lah nanti. Okay. Okay, so kita dah nak siap ni. Ya betul, Mariati Arifin kata Kak Zaidah pencetus semangat untuk masak. Betul, ni lagi tengah lockdown ni. Ya. Apa lagi yang kita nak buat kat rumah? Takkan nak tengok TV daripada pagi sampai malam. TV pun dia akan ulang tayang benda yang sama nanti kan. Pusing-pusing cerita sama ya. Cerita yang sama. Pusing-pusing cerita yang sama. Jadi apa lagi kita masak lah. Dia boleh. Kalau tengok cerita Hindustan je dah nak habis apa? Waktu pagi dah habis. Waktu petang dah habis. Satu cerita 3 jam. Kan? Jadi kalau apa lagi nak buat masak je lah.
Kalau ada kesempatan, masaklah you masak untuk apa? Okey, selalu breakfast pukul 7 pagi, 7.30 pagi kita breakfast satu meal. Pukul 9, pukul 9.30, pukul 10 pagi tea time. Pukul tengah hari jam 12.30 pukul 1 kita lunch. Dan tea time pukul 3.30 pukul 4. Dinner pukul 6.30 pukul 7. Lepas tu tea time pukul 10. Ada menyusun time. Ini bukan apa. Kita pergi apa camp kan. Camp masak macam tu. Pukul 6.30, pukul 6.30 pagi, pukul 7 breakfast. Ada pukul timing. 10 ya. Pukul 10 kita tea time. Pukul 12.30 tengah hari kita makan lunch. Pukul 3.30, pukul 4 kita makan tea time petang. Lepas tu dinner pukul 6.30. Tu dah 5 dah, tambah lagi satu. Kan? Pukul 10 malam kita supper. Makan je lah. Makan Apa je lagi? Kalau ada anak kecil lagi seronok tau kita masak. Sebab kita tengok anak kita makan kan. Jadi itu insyaAllah memang complete meal untuk you satu hari. Dah tak pening kepala dah. Kan nak keluar masuk dapur banyak kali. Okay. Thank you so much Kak Zaidah ya. Ni daripada Bell sendiri. Thank you so much Kak Zaidah. Memberi semangat dan motivasi kepada we all di sini Kak Zaidah. Untuk nak memasak. Kalau dulu kita nak masak weekend saja. Sekarang dah memang ada time, memang kita apa lagi kita nak buat lain pada masak ya. Masak je lah. Kalau tak habis simpan dalam freezer. Besok sambung makan. Okey, Kak Zaidah cuci tangan sekejap. So kita tunggu sekejap ya. Bagi dia naik sekejap dan after this kita baru boleh goreng. Okay, tak maaf ya kalau tak dengar cakap clear tak clear, okay. Yes, Zaidah, you are a good teacher by the way. Are you guru SRT dulu? Umi Zai. SRT apa tu Kak Zaidah? SRT is ni lah, suri rumah tangga, SRT. Rukun tetangga gitu. Tetangga. SRT is pelajarannya pula tu. Susah nak explain dia sebab masa zaman saya kita panggil what do you call that? Home science. Tapi saya bukan guru home science. Saya bukan guru masak sekolah ya. Kak Zaidah guru masak personal. Saya masak sendiri, saya mengajar. Itu je. Brown Harry Kak Zaidah, Julie sini. Dah lama nak cari resepi ni, alhamdulillah. Sebab tu. Dah depan mata sambil dah. kita berbual dia dah mula nak naik. Sekejap lagi kita boleh goreng dia ya. Look at this. Dia dah mula nak naik ya. Bagi dia naik lebih cantik. Kalau dia biar dia lama sikit, dia naik lebih tinggi, lebih mengembang. So when you goreng dia akan jadi more halus. Kalau kita goreng sekarang jadi juga. Cuma dia agak padat sikit lah ya. Brown hair. Sorry. Tak sambung tadi katanya. Alhamdulillah dah depan mata dah ni. InsyaAllah mesti jadi nanti. Thank you Kak Zaidah. My favourite kuih ni. Cuma kat sambal tu kita tak letak belacan lah sebab alergi. Okay, for those yang tak boleh makan belacan, then don't put belacan. Saya cuma letak belacan tu bagi sedap. Kita dah biasa makan sambal tumis yang berbelacan. Kalau you tak nak letak pun tak apa. Tapi untuk pau sambal, biasanya sambal dia akan ada manis. Dia tak boleh rasa tak ada gula ya, nanti dia tak sedap. Mesti nak ada rasa manis sikit pada sambalnya. Alright. Rosita Hassan, next time boleh tak Kak Zaidah buat kuih sarang semut yang mudah? Teringin nak buat sendiri. Saya masalah kami sebab oven saya yang kecil tu dah rosak. Kalau tak saya kena bawa ke belakang, takut nanti saya cuba ya. Saya cuba secepat yang boleh untuk buat pau sambal. Ramai yang minta saya ngajar kek sarang semut ya. InsyaAllah kita akan cuba usahakan. Kalau yeast basah nak guna banyak mana? Siti Zaidah tanya. Yeast basah tadi, dry yeast is 11 grams. Yeast basah buat 20 grams lah. 20 gram. Yeast basah dengan yeast dry lagi ringan ya. So you kena pakai yeast basah dalam 20 grams lah. Sebab volume kan kalau basah. Dia kalau 11 gram sikit sangat nanti. Yeast basah. Yeast basah dia berat ya. So
So you kena pakai more lah, timbangan dia lebih. Sebab basah tu ada kuantiti air ke Kak Zaida? Dia basah. Sebab dia basah Sebab kadang-kadang ada tempat yang susah nak cari dry yeast, maybe di overseas ke apa kan, dia pakai yeast basah. Yeast basah you memang kena mix dengan air, ya. You tak boleh gaul daripada tepung, dia lambat nanti, dia nak aktif dia lambat, ya. So you kena mix dia dengan air. Jadi 20 gram tu dia dah basah, jadi air kuantiti still sama lah. Air sama. Dia bukan basah apa, dia cuma macam tahu gitu. Dia bukan basah like basah watery dia. Tu tak. Dia memang basah, dia macam cheese. Macam cream cheese lah. Dia macam cheese. Okey. Elin Rohaya dah buat 2 kali roti canai, sedap. Alhamdulillah. Double thumbs up lagi kalau. Thank you so much, ya. Okey, Umi Syita tak sempat tengok bahan tadi. Kalau tak ada margarin, boleh ke buat bancuhan dough? Tak ada margarin nanti dia tak lembut Wan. You kena letak margarin, atau kalau tak ada margarin boleh letak butter lah, ya. Ataupun minyak, tapi tekstur dia lain sikit nanti. Right. Warna dia pun lain. Kalau margarin dia agak kuning-kuning sikit. Bila kita makan tu pun dia rasa lain, ya. Dia rasa lemak-lemak macam tu. Lemak-lemak masin sikit, ya. Rosna Ifnin, favourite pau sambal ni dari kecil hingga sekarang. Saya pun favourite dari masa sekolah dulu. Dalam bila recess saja, dalam kepala dah set dah pau sambal ni, ya. So, adonan rehatkan berapa minit? Fauzia Muhammad tanya. Kita ada 3 kali rehat ni. Ya, rehat yang pertama is kita rehatkan yeast dia bersama dengan air tadi. About 10 minutes macam tu lah, 10 to 15, 20 minutes kita tengok pada yeast kita, ya. Kemudian lepas tu bila kita dah mengadun dengan tepung, kita kena perlu rehatkan lagi 10 hingga 20 minit. Ni bila kita dah bulat-bulatkan dia macam ni, kita perlu rehatkan lagi dalam 10 hingga 20 minit macam tu lah. Tapi kita tak perlulah sebab dia dah mula nak naik ni, ya. Lebih kurang 10-15 minit kita dah boleh goreng lah. Menggunakan api yang perlahan. Semalam baru cakap dengan suami pasal pau ni. Dulu masa masih arwah mak mertua ada, mertua saya yang selalu buat. Saya tukar makan aja. Hihihi. Ni ada resepi, boleh cubalah. Cubalah, okey. Kak Zaida, boleh bagi petua bagaimana nak gorengkan ikan bilis? Kalau goreng ikan bilis mesti lihat. Sutima Kasmin cakap. Okey, ikan bilis ni dia ada banyak ikan bilis. Bukan semua ikan bilis you goreng dia lembut, dia garing. Ya. Kalau ikan bilis yang garing ni ikan bilis yang mahal, ataupun yang halus-halus kecil tu garing. Biasanya you letak sedikit tepung lah. Dah cuci dengan air, gaul sikit dengan tepung, baru goreng. Baru dia dapat gandum. Tepung gandum, ya? Jadi you all yang berniaga, kalau nak nampak ni tips bukan senang, ya. Dah dapat daripada Kak Zaida. Okey, Bel. Sambil tu kita dah boleh goreng. Mari kita goreng. Api jangan besar, ya. Takut pau kita tak masak nanti bahagian dalam dia. Okey, tertarik pula sekejap, ya. Okey. Clear, ya. Isma Halil, Kak, adonan ni boleh jadikan roti tak? Maksud saya letak dalam loyang, atas dia letakkan cheese dan bakar. Okey, untuk roti, biasa roti dia ada improver tau. Nak buat roti, dia ada improver dan dia ada softener. Dia tak macam donat. Donat tak perlu letak improver dengan softener, ya. Itu you perempuan kena faham tu. Dia bukan boleh asal ada yeast saja, tepung aja jadi roti. Tak, ya. Improver dengan softener is for you to buat roti. Okey, donat tak perlu improver, tak perlu softener. Improver, ya. Jadi you all beruntung, ya, di sini yang siapa yang menonton tahu dah apa beza, ya, untuk bancuhan donat dan juga bancuhan roti, ya. Nampak tu gebu bukan main lah. Pau Kak Zaida. Bukan main. Hai Bella, alas yang Kak Zaida guna tu kain ke plastik, cantik. Ajar Syarifah. Yang mana satu? Oh tu, that one is placemat, ya. Itu apa tu, untuk kita nak buat you boleh dapat di bakery, kedai-kedai yang jual barang kuih.
Rolita Hassan kata sarung tangan tu kita sapu minyak di tangan baru mudah nak masuk dalam sarung tangan tu. Tangan besar bila nak masuk tu macam seksa lah, malah lah. Aduh. Macam ya. Jadi adunan ni boleh digunakan untuk donat ya Kak Zaidah? Ini donat ya. Cuma kalau nak buat donat yang macam bomboli ni tu dia lain pula adunan dia. Jadi dah ada yang request Kak Zaidah. Kita masukkan dalam suggestion list dan insya-Allah kita tengok. Saya cuma boleh buat benda yang saya boleh macam gini sekejap aja kan, naik dia sekejap. Kalau naik dia sampai 1 jam, masalah jugalah ya. Mengambil masa lah Ambil masa, saya memang masalah sebab kita buat live ni. Kalau recording saya boleh buat. Azimah Rahim, Puan, ada resepi yang letak yeast saja, tak letak soda, bicarbonate dan baking powder. Apa bezanya ya Puan? Okey, kalau you letak bicarbonate of soda, dia agak rangup sikit pada bahagian kulit dia. Tu beza dia, ya. Kalau letak bicarbonate of soda, untuk baking powder bagi menambah dia naik lagi lah, dia akan jadi macam more mengembang. More halus sikit lah dia punya isi kat dalam, taklah macam roti kan. Okey, tu beza dia lah. Bicarbonate of soda is to bagi dia skin dia ni more rangup sikit nanti. Mungkin lah ya, mungkin Mariati Arifin. Lepas lockdown ni, lakulah penimbang berat badan pula. Ya. Aduh. Tapi kita kuranglah makan. Bila lockdown ni, kita kuranglah makan macam apa ya? Benda yang berlemak seperti kita banyak makan macam ni lah, roti-roti. Kan? Buat cardio lah you all di rumah. Kan tak boleh keluar. Beruntung siapa yang ada treadmill kat rumah. Turun naik tangga ya. Siapa yang ada tangga lah. Yang tak ada tangga rumah tu, contoh rumah apartment ke apa ke, kita lari setempat. Lari setempat pun boleh you all. Kalau naik turun tangga, kalau tingkat 12, tingkat 18, tingkat 23, pengsan juga kalau dah nak naik turun tangga. Orang kata apa hal pula ya? Ni tangga dalam rumah lah. Kan? Sekejap-sekejap naik atas. Jadi yang beruntung you all yang kat rumah tu ada tangga. Okay, exercise, naik turun tangga. Kesihatan yang lain pun perlu dijaga ya. Kita risaukan virus yang berada di luar ni. Jadi jangan kita pula yang di rumah ni mencari virus lain. Jadi kita kena sihat selalu. Okay, di rumah make sure exercise tu penting. Ya betul, SIT Sains Rumah Tangga. Ya. Saya tak tahu tu masa zaman saya sekolah dulu kita panggil home science ya. Okay, ERT, ekonomi rumah tangga. Saya dulu study di vocational. I see. Kita tak tahu nak sebut tu. Right. Kak Puan boleh guna super cream kalau tak ada yeast? Apa? Super cream? Super cream. Super cream tak apa? I'm not sure. Rohani Sahad. Yeast lah ya. Yeast, biasanya yeast memang kita panggil yeast ya. Salam Zaidah and Bella. Sedapnya resepi hari ni. Pau sambal. Favorite my family. Thank you. Bolehlah saya buat. Buat dah hari ni. Cuba buat nanti. Please save this live ya. Sebab baru masuk ni. It's okay. Nanti kita akan share. Okay. Alright. Mas Mark Toby pun ada sharekan tu. Bahan-bahan ataupun the full recipe. Thank you so much. Jadi ada juga yang resepi yang saya dah pinkan. Jadi siapa yang terlepas untuk bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ini, bolehlah tengok kepada komen Sis Adwin Kiss AJ. Okay, ada bahan-bahan penuh di situ. Bolehlah tengok. Dan juga macam ni Mas Mark Toby pun ada share dengan kita bahan-bahan untuk menu hari ini. Syamsia Mak Juno, sis, bila nak buat cream puff? Sedapnya cream puff. Cream puff tu sedap you all. Cream puff belum ada orang request lagi. Ya, tak ada lagi. Puff berlauk dah ada dah. Puff berlauk dah. Puff berlauk tu you all kena cuba tau. Very nice, sedap. Puff berlauk tu. Kalau tak nak letak lauk pedas, you boleh letak buah-buah. Ya, jadikan dia fruit cutlet, fruit puff ya. Sedap tu Kak Zaidah. Sedap. Fruit puff tu. Ya, okey. So rasanya dah masak ni, so kita akan angkat. Rupanya yang dah masak. Kak Zaidah pun kekurangan tisu. Cari tadi pun tisu pun dah habis. Tisu pun susah nak cari sekarang. Tak tahu lah kenapa tisu datangnya tak ada. Hilang tisu tutup kot. Okey. Ya.
tu dah ada dah soalan ni Kak Zaida. Apa dia? Ni selalu soalan favourite yang tadi saya dah tanya Kak Zaida. Kak pau sambal boleh frozen ke? Boleh. Boleh aje lah. Food sekarang semua boleh frozen. Okey, jadi nak frozen tu proses dia macam mana Kak Zaida? Kita dah masak macam ni, baru kita bekukan lah. Okey, dah masak. Masak baru bekukan. Okey, ini yang baru nak masuk dan yang ini, okey ni sambal dia dah siap. Sambal dah siap. Okey, yang ini. Yang ini rupa bila dah siap, kalau you nak freeze kan, make sure dah masak macam ni ya, baru kita freeze ya. Itu dia. Gebu bukan main ya, Os. Okey. Siap dah. Ya. Kita tunggu sekejap lagi. Bagi dia sejuk sikit baru kita boleh potong ya. Okey. Yeast ni dicampur dengan apa nak kasih kembang? Tadi kita dah campur apa tadi? Dalam resepi tadi. Air ya? Okey. Sekejap lagi kita goreng satu round lagi. Lepas tu kita sementara ni kita tunggu dia sejuk sekejap untuk kita nak potong ya. Ni rupa dah habis kan? Sedap ya baunya kat sini. Belum mula lagi kita dah bau sedap ya. Okay. Actually you kena tunggu pau ni sejuk sebelum boleh dipotong ya. Kita potong. Okay, baik. Kita tengok Kak Zaida potong. Right. There you go. Jom kita yang dekat lagi. Panas tu ha. Allahu Akbar. Sekejap. Sorry orang IG di IG. Okey. Ni ya. Okey. Tengok yang ni dulu sekejap ya. Panas juga ni. Cantik ya, nampak dia naik. Juliana Syahid kata habis live ni nak terus ke dapur nak buat pau sambal Puan Zaida. Thank you. Yes. Buat ya, buat nanti beritahu kat Zaida jadi ke tak jadi ya. Right. Okay. Actually pun kena potong dia, tunggu dia sejuk sikit baru dia cantik lah ya. Chef Zaida, you look so beautiful today. Thank you. Kalau Don nak buat pau kukus boleh tak? Pau kukus lain puan. Resepi ni lain, pau kukus lain ya. Nanti saya cuba bagi pau kukus. Ya. Salam line internet rumah saya sangatlah slownya terputus-putus lah Kak Zaida. Ya ke? Tak apa, nanti boleh boleh tengok. Ke di YouTube selepas selesai live please Bella? Boleh, Nolia Sahad. Kami akan usahakan untuk letakkan di YouTube. Okey? Okey Ben. Cuba letak sedikit salad. Kadang-kadang orang tak letak ni salad ni ya. Comel je Kak Zaida. Rupa dia so cute. Saya terbayang apa tu Kak Zaida? Orang berniaga dia buat besar sikit. Cerita ni. Cerita apa tu? Allah. Dia animation. Apa tu? Apa? Bel ni banyak imagination dia tu. Macam mana cerita tu? Allah lupa lah nama dia. Tak apa, nanti I ingat, nanti I sebut. Comel sangat nampak tu rupa dia. Cute. Kita punya pau sambal is ready. Nampak tu.
Tada. Burger Malaysia. Ada setengah yang panggil burger Malaysia ya. Burger Malaysia. Tapi dia famous dengan nama pau sambal ya. Balikkan sekejap lagi. Korang pun kena goreng dia kena hati-hati ya sebab dia tebal. Jadi dia makan masa sedikit untuk nak masak bahagian dalam dia. Kalau orang berniaga biasa dia buat kecil sikit, lebar sikit. Tapi dia buat nipis. Yang orang berniaga biasa tak letak salad ni. Dia tak letak ya, dia cuma letak timun sahaja. Kadang-kadang saya terjumpa tak ada timun kat Zaidah, sambal je. Ikutlah yang nak berniaga. Macam mana dia nak buat. Sedap, pau sambal jugalah tu. Janji ada sambal, dia penting sambal. Dia tak cakap pau sambal sayur ikutlah. Kadang-kadang nak cari salad ni pun susah juga. Kadang-kadang bila letak salad ni, kadang-kadang pau tu tak tahan. Ya. Tidak bertahan lama. Dia cepat basi ke. Tu yang kadang-kadang dia orang tak mau letak. Okey, kita letak je lah. Tak nak letak pun tak apa. Sikit lagi dah biarkan ni. Macam-macam. Okey, ni rupa dia siapa yang terlepas. Itu dia. Sikit lagi dah biarkan ya. Ya, Zawana Zainuddin, ini adalah bancuhan donat ya. Boleh dibuat donat. Bak kata Kak Zaidah. Itu rupa dia, kita letak sambal. Kemudian kita letak salad pun tak apa, just tahu timun macam ni. Biasanya dia untuk timun ni macam ni. Macam tu ya, pau sambal. Okey. Kak Zaidah buat comel-comel sikit supaya so cute lah Kak Zaidah rupa dia. Comel. Salad lah. Okay, lepas ni mesti birthday ke ataupun anniversary ke, ni wajib dia kena ada. Asal pula anniversary kena ada? Event kan, selalu kat event kan kita adakan makanan kan. Ni nampak ni, hidangan macam ni kan cute kan. Nampak tu. Cantik. Selalu birthday hari tu apa lauk apa Kak Zaidah? Bihun putih. Putih. Orang panggil orang panggil bihun party. Ya, Rosita Hassan, cantiknya pau tu gebu-gebas. Ni kalau letak inti apa pun sedap ni, puas kan? Memang puas. Bomboloni lain ya, tak sama. Bomboloni lain. Bomboloni pau dia lain ya. Itu bomboloni is donut. It's not pau. Dia lebih kurang lah ya. Cuma biasanya bomboloni tu dia lembut lagi. Pau ni dia keras sikit. Mariati Arifin kata, duduk apartmen tengah syok turun naik tangga, abang tentera nampak kena tempik pula. Yelah kan. Tempik tu apa? Tempik tu teriak. Tempik means berteriak. I see. Ya. Kena teriak pula, tak boleh naik turun tangga. Kena marah dengan Abang Askar. Yelah kan, memang nak kena marah pun. Okay, so now dia suruh duduk dalam rumah. Ya. Aduh. Kalau macam nak jengah keluar sekejap tu dia tak marah lah. Ni Kak Zara buat kecil-kecil comel. Kalau you nak buat dia besar sikit pun boleh ya. Sofia Halik kata super cream untuk buat roti. Oh ya ke? Oh okay, that's something new. Kita akan look into it. Okay. Super cream. Super cream. Mana mungkin ada yang baru kot ya, yang style baru. Didi Mawar, semua yang ada di Facebook Live ada di YouTube channel je. Tak semua my dear, sebab ada live yang kita tak dapat nak save di telefon untuk kita uploadkan ke YouTube. Jadi semua live yang ada di Facebook memang ada. Di YouTube hanya few sahaja yang ada di YouTube. Okay. Tapi kami cuba nak retrieve daripada Facebook dan kita akan bawakan ke YouTube. Okay. Sikit lagi ni Kak Zara habiskan sikit. Right, there you go. Wow, comel lah Kak Zaidah rupa dia. Kalau buat besar sikit pun okey ya. Tapi kita nak makan sendiri, kita buat kecil-kecil lah, comel. Memang comel. Kak Zaidah buat roti canai. Dah. Kita dah buat dah you. Dah, baru juga minggu lepas kot ke minggu yang sebelum ya. Pac-Man pun ada, betul. Syarifah Talha macam Pac-Man je Bel. Pac-Man pun ada, betul. Mesti suka main Pac-Man ni ya.
Ya, Ya, rupanya. Cik Pah kita mesti suka main Pac-Man ni. Kan? Cute kan rupa dia? Nampak ni? Okey, sikit lagi dah boleh kita ya. Taruh sambal dulu, terpulang lah kau nak taruh sambal dulu ke, nak taruh salad dulu ke, tak nak letak salad pun tak apa. Taruh timun aja. Sepatah kata Bel, kadang yang berniaga timun pun tak letak. Untuk sambal aja. Nama pun dah pau sambal ya. Okey, I dah jumpa dah. Nama Apa dia? cerita tu. Cloudy with a chance of meatballs. Kalau anak-anak you all, cucu-cucu you all yang tengok, memang macam ni lah rupa makanan-makanan dia yang turun daripada awan tu. Oh, ya, kartun tu ya. Ya. Okey, Cute okey, kan? yes. Macam ni kan? Lepak lepuk jatuh ke langit. Ya. Comel. Okey. Okey, so kita letak sambal. So kita boleh buat jugalah Pac-Man. Kalau game Pac-Man, kita boleh buat Pac-Man Burger Malaysia. Okey. Kak Zaidah tengah mengisi intinya. Sambal. Pulang pada perempuan lah cara nak buat macam mana ya. Janji ada sambal, ada salad, ada timun. Ya, Saya pakai zucchini lagi ya. Cari timun-timun pun tak ada tadi. itulah. Tapi zucchini sedap. Zucchini lebih tahan lama kalau lagi simpan ya. Sebab dia tak berair sangat dia tak berair. Alah, saya baru tengok ruginya. Tak Okey, tengok ada cara besar, ada buat kecil, roti ya? tu. Ada besar, ada kecil. Ku semangat. Alright. Itu Okey, dia. dah siap. Okey Bel. Dah siap Bel. Okey Kak Zaidah. Comel Cute pula, sangat. Kan, sangat cute. Cute pula kita punya. Okey, saya tunjuk lagi pada siapa yang baru tune in. Ataupun Okey. terlepas tadi ke. Dia cuma batik kata, alah saya baru tengok ruginya, tak tengok cara buat roti tu. It's okay, kita save live ni dan you boleh tonton selepas ni. Okay? Alright. Okey. Ada beza tak pau sambal dengan pau goreng Kak Zaidah? Sama lah ni pau goreng. Kita menggorengkan Cuma kita tadi. letak Sama. Cuma dia tak sama dengan yang macam donat. Donat Right. bomboli ni tadi ada yang mention ya. That is donat different sikit. Roti pun tak sama juga sebab roti dia ada penaik. Dia ada softener dengan improver. Okay, there you go. Kecomelan pau sambal Kak Zaidah. Memang comel. Kalau tengok ni orang geram, memang rasa nak gigit dah. Okey, dah siap tu. Ni yang kita tak payah letak lah ya. Ni jadi macam ni lah. Okey, dah Itu siap dia. dah. Kita punya menu hari ni. Okey, harap puan. Oh ya ke? Sina Haji Ahmad. Apa dia? Bila tengok video lama dengan live sekarang, memang nampak Bella dah cabi. Mana taknya? Tengoklah. Tengok ni ni. Tengok ni. Okay, ini. Tengok ni. Dah. Okey, dah siap dah kita punya pau sambal kita. Harap puan dapat mencuba ya. Dan please kasih beritahu Kak Zaidah feedback dia sama ada jadi ke, dia suka ke, tak suka ke ya. Okey. Alright, kita pun dah Thank you so sampai kedua much. dah ni. Tengok kecantikan. Cantik ya. Pau sambal Kak Zaidah hari ni. Bulat-bulat dia. Okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih you all kerana menonton bersama kami, bersiaran bersama kami. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai dah resepi kita hari ini. Ya, bersama dengan kita pau sambal lagi ni ya. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi tengah hari ni. Dan jangan lupa cuba ya. Sedap ni ya. Dan tapi dia punya sambal tu perempuan kena buat manis baru sedap. Ya. Okey, so insyaAllah Bel, kita jumpa esok. Kalau tak ada apa-apa dengan resepi dan menu yang lain, harap perempuan boleh cuba resepi Kak Zaidah tengah hari ni ya. Sampai Ibrahim kata boleh dengar bunyi rangup pau tu bila dipotong dan nampak lembut di dalam. Yang buat dia rangup is dia punya, kita letak bicarbonate of soda ya. Buat dia yang rangup dia sikit sedap. lah.
Kalau tak ada bicarbonate of soda, jadi juga paunya cuma kalau ada tu lebih cantik lah, dia punya ni lebih nampak tu. Ya, bila kita tekan dia macam boleh crack gitu. Dia tak adalah macam lembut roti betul ya. Okey. Rosita Hassan tanya, Yes. ini kalau letak inti di dalam pasu goreng boleh ke Kak Zaida? Boleh jugalah, tapi tu dah jadi macam roti ya. You masukkan dalam, kemudian you kena ponjot-ponjotkan dia. Ya. Salam dari Brunei Darussalam Kak Zaida. Ikan pusuh boleh tukar tuna ke? Ikan? Pusuh. What is that? Ikan pusuh tu apa ya? Oh ni kot mungkin ikan bilis kot. Ikan Nak bilis. tukar ke tuna ke? Kalau nak tukar ke tuna boleh ke Kak Zaida? Tuna basah ya. Boleh je lah. Tapi buat sambal dia kering. Jangan basah sangat sebab nanti dia dah meleleh-leleh, tak boleh pula nanti pau ni tak cantik. Harapnya betul ya, ikan pusuh tu mungkin ikan bilis agaknya Mungkin lah, di Brunei ya. Mungkin ya, mungkin. Kita pun tak tahu ya kadang-kadang bahasanya ya. Di Lain. tempat lain-lain namanya. Lain sebutannya ya. Okey. Jadi Boleh. kalau yang untuk letak inti kat dalam tadi Kak Zaida mention dia bukan yang ini ya. Ya, yang inti tu lain. Yang nak pakai inti apa, kalau nak pakai inti kacang itu semua you kena buat dia macam roti. You kena put dalam dan you kena unjuk dia di bawah, bagi dia bulat dan baru you fry. Tapi normally-nya kalau yang macam tu, kalau di bakery dia akan salut dengan breadcrumbs before going. Itu kita panggil ampan ya. Ataupun you nak letak kari ke apa, tu pun boleh. Tapi bukan macam gini potong letak dalam tak boleh. Yang letak ni hanya sambal, sebab sambal bila letak dia tidaklah meleleh. Dia akan masuk dalam tu. Kalau macam ada yang inti yang berketul-ketul, ada kentang, ada apa, tak boleh. Dia kena masuk dalam. Ya, okey. Kak Zaida, timun tu Yes. kalau digaris-gariskan guna garpu, lepas letak sambal tu letak timun depan sikit nampak macam gigi lagi comel. Macam ya. Pakai comel tu sekati lah. Letak sambal sada pun sedap juga ni. Ya, ada yang letak tapi sambal kena sada. kering. Sambalnya kena kering macam ni. Sambal tumis kita ni memang kering ya. Jangan basah. Okey, Juman Ismail katanya Assalamualaikum Kak Zaida dan Bella. Waalaikumsalam. Boleh tak nak request buatkan lontong dan lodeh? Thank you Kak Zaida. Lodeh saya dah bagi. Lodeh saya dah pernah bagi. Lontong mungkin lontong tak adalah, tapi lontong pun sama je sebenarnya ya. Nak kena pakai acuan, masalahnya acu pun tak ada ni. Lontong yang panjang tu nak kena pakai acuan. Kalau lontong pakai kacau pun susah juga saya nak tunjuk tu. Nak tunjuk result dia tu nanti. Dia bukan terus boleh jadi ya. Lontong ni makan semalaman nak press dia. Tekan dia, nak padatkan dia. Ya, nak kena tekan dia. Kalau dulu mak saya dulu pakai lesung batu ya. Dinding lesung batu. Seksa orang dulu nak masak. Sekarang senang rebus je. Mariati Arifin kata rasa nak makan Jepang tu apakan daya, jauh di perut, dekat di mata. Nyam-nyam. Memang nyam-nyam. Bayangkan aje lah. Kak Zaida, saya buat pau, saya bulatkan dan rehatkan kejap. Bila dah naik saya sentuh terus kecut. Bila goreng tak cantik, sakit hati. Kenapa terus Nabaharin? No, that one is Kak Zaida boleh bagi pencerahan. Adulan you terlalu lembik. You touch dia akan macam tayar pancit. Ya, so you jangan bagi dia lembik sangatlah. Jangan bagi lembik sangat. Kalau lembik dia memang jadi macam itulah. When you pegang dia akan keluar angin dia tu. Jadi macam tayar pancit. Itu yang bila you going dia akan kereput ya. Okay, Yazrin Yahya, you can get the recipe from our postings later on, okay? Hold on tight. Bella tu adik ke? Masya Allah, Umi HK. Anak saudara saya. Ya, kita Yang keluarga. Masih bertanya-tanya ya. Bella ialah anak saudara saya ya, anak kakak saya. Ni makcik saya. Dia panggil kakak tu, dia panggil Kak Zaida itu yang semua ingat kakak ya. Wahai anak, panggil anak dah, memang kira anak lah. Jadi kita panggil Mama Ida, nama manjanya. Okay, untuk you all of course Kak Zaida. Pelik je kalau I panggil Mama Ida. Kan? Nurila sama, Alhamdulillah dapat lagi resepi baru. Yum menyelerakan. Terima kasih. Halalkan semua resepi yang chef bagi dia menjadi bila dibuat. Halalkan ya. Saya halalkan. Saya halal dunia akhirat. Jangan risau ya. Memang tujuan kita nak bagi ni bukan saya nak minta balasan apa-apa ya.
Saya cuma bagi dan harap perempuan dapat menyalin dan dapat buat. I'm happy enough already ya, bila dengar perempuan dapat menyediakan juadah ni untuk family ya. Dan dapat berniaga lagi, berusaha hati saya. Nora tak amin. Resepi inti sambalnya tak ada ya? Ada. Sambal ada. Saya dah bagi semua. Dari cara membuat, daripada resipi dan cara membuat ada dalam video ni ya. Right. Jadi yang mana terlepas boleh nonton nanti lepas ni. Kita akan savekan videonya dan perempuan boleh tengok ya. Next time buat kuih sarang semut yang mudah teringin, nak buat sendiri, Rosita Hassan kata. Ramai yang minta ya sarang semut ni. InsyaAllah ya, insyaAllah. Alright, mesti ramai yang sedang menunggu. Mungkin dekat-dekat nak raya ke, saya bagi untuk juadah kita ataupun untuk kek raya kita, insyaAllah ya. Jadi semua mungkin kita berpuasa pun semua di rumah ya. Harapnya kita doakan yang baik-baik kan. Resepi makin lama makin banyak, tak terkejar nak buat macam-macam ni. Betul. Tak apa, simpan aja. You can still watch kita punya tu di YouTube ya. Just subscribe kita, Simply Sugar Baking Studio ya. InsyaAllah nanti you boleh tonton kita dengan tontonlah kita punya video yang mana tak sempat nak buat, just scroll aja nanti. Jot down aja nama apa, nanti you just cari dekat YouTube. Search saja. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Zaida. Lama juga kita ni sama ya, nak kita nak siapkan. tunggu dia naik. Kita nak tunggu berapa kali naik. Nak yang cute-cute ni siap. Okey, terima kasih banyak Kak Zaida. InsyaAllah your viewers, kita berjumpa esok dengan menu yang lain. Okey, insyaAllah kita jumpa esok. Okey, Assalamualaikum. Bye. Bye.